sebutkan bahawasanya insya-Allah pada minggu pertama dan minggu ketiga insya-Allah pada setiap bulan kita akan bacakan matan akidah, satu kitab yang yang berkaitan dengan ilmu akidah. Saya dah bagi daripada Haji Suhaimi PDF dia. Mungkin sebab Haji Suhaimi dia balik dia pergi station di tempat lain, dia tak ada kat sini sekarang. Mungkin dia tak sempat nak siapkan hard copy, tapi soft copy dia saya dah bagi ke dia. Dia kata insya-Allah nanti saya akan printkan bagi ke pihak surau, ke ahli jamaah di surau. Kitab yang kita pilih salah satu daripada kitab akidah yang masyhur. Ilmu akidah adalah ilmu yang kita sebut pada bulan lalu merupakan ilmu yang paling mulia, kerana kita sebutkan minggu lalu kemuliaan ilmu itu berdasarkan kepada maklumatnya, dan maklumat dalam ilmu akidah adalah tentang sifat-sifat Allah, sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil atas Allah Ta'ala, dan yang harus pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bicarakan juga tentang sifat-sifat yang wajib bagi para anbiya, para rasul dan para anbiya, sifat yang mustahil atas mereka, dan juga perkara harus pada hak mereka. Maklumat yang dibicarakan itu merupakan semulia-mulia maklumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha mulia, dibicarakan tentang sifat-sifatnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling mulia, dan juga para anbiya alaihi wassalatu wassalam makhluk yang paling mulia, dan dibicarakan dalam ilmu akidah tentang keimanan kita dengan para anbiya. Maka ilmu akidah itu menjadi ilmu yang paling mulia dan ilmu yang didulukan berbanding dengan ilmu lain, sehingga kan bahkan Nabi sallallahu adalah beriman dengan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan paling mutlak. Iaitu tak ada lagi dah kemuliaan yang lebih daripada segi menuntut ilmu. Ilmu taklah ini paling mulia. Yang lain bawah daripada tu. Bukan kata yang fiqh tak mulia, tapi yang paling mulia. Kan? Di kalangan para anbiya semua nabi-nabi mulia, tapi ada yang paling mulia. Yang paling mulia daripada para nabi adalah ulul azmi. Daripada kalangan ulul azmi pun ada yang paling mulia, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ilmu. Ilmu agama berbanding dengan ilmu dunia, ilmu dunia itu lagi mulia. Tiada ilmu dunia yang juga dimuliakan kerana ia berhajat untuk kemaslahatan umat Islam, mempelajari satu kemuliaan. Tapi ilmu agama itu lagi mulia. Daripada ilmu agama yang mulia itu, ilmu apa yang lagi mulia? Ilmu akidah. Ilmu berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengenal Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak adalah mengatakan hari ini saya akan ajarkan ilmu akidah. Kemudian esok dia kata hari ini saya akan ajarkan ilmu fiqh. Tentang pembahagian ilmu itu tidak dilakukan pada zaman Nabi sallallahu, tidak berlaku lagi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kefahaman itu ada dalam hati para sahabat. Dan juga para tabi'in, mereka juga memahami perkara tersebut dan dibicarakan dalam perkataan-perkataan mereka dan pengajian mereka. Dalam hadis-hadis disebutkan perkara ini. Bila dibukukan pada zaman tabi'in, antara orang yang mula, kita tak paling mula, antara orang yang memulakan pembukuan menyusun satu kitab yang berkaitan ilmu akidah adalah Al-Imam Abu Hanifah. Antara orang terawal lah kita kata, yang terawal memulakan penulisan tentang ilmu akidah. Sehingga dia ada 5 risalah berkaitan dengan ilmu akidah. Al-Imam Abu Hanifah. Dan imam kita Imam Syafi'i pun ada mengarang kitab yang berkaitan dengan ilmu akidah.
Tapi kitab mereka tidak masyhur. Tidak masyhur. Dibaca tapi tak masyhur. Mereka lebih masyhur dengan ilmu fiqh mereka. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, begitu juga Imam Ahmad Hanbal. Dia pertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Namun perkataan dia dalam pada perkara akidah itu tak masyhur, bahkan diselewengkan oleh golongan musyabbihah. Kita bahaslah bab tu. Yang masyhurnya berkaitan dengan ilmu fiqh. Begitu juga imam-imam lain yang besar, mereka masyhur dalam ilmu akidah, mereka masyhur dalam ilmu fiqh, tapi dalam ilmu akidah tak masyhur, sekalipun mereka tulis juga kitab dalam ilmu akidah. Sehingga kan imam kita Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, imam besar, kita kata, siapa kalau tanya siapa imam ahli sunnah wal jamaah, maknanya orang yang mempelopori metodologi, memahami manhaj ahli sunnah wal jamaah, dia susun manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kemudian susunan manhaj itu, susunan metodologi itu dipakai oleh para ulama sampai sekarang dalam memahami akidah Nabi SAW. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dua imam besar ni. Sekalipun dia ni, dua orang ini imam besar, tapi kitab-kitab mereka tidak menjadi kitab yang masyhur. Itu yang ajib ni. Sedangkan manhaj mereka ada. Manhaj mereka ada. Metodologi pengajian mereka ada. Digunakan oleh anak-anak murid mereka. Cumanya kitab-kitab mereka itu tidak menjadi masyhur. Antara puncanya boleh jadi kerana bahasa yang digunakan agak tinggi. Maka untuk orang awam pelajar ini agak berat. Antaranya mungkin jarang dibacakan di tempat-tempat, di pusat-pusat pengajian, pondok dan pesantren. Mungkin ada sebab-sebab tertentu. Namun tidaklah kita katakan kitab ini tak ada guna. Cuma kita sebut dalam perkara masyhurnya itu. Betapa masyhurnya itu tak berlaku seperti kitab akidah, contohnya Aqidah At-Tahawiyah. Kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah antara kitab akidah yang masyhur. Imam Tahawi mengarang kitab akidah ikut mazhab, ikut cara menggunakan ibarat-ibarat yang digunakan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Sebab Imam Tahawi merupakan anak murid kepada anak murid Imam Abu Hanifah. Imam Tahawi ini dia bermazhab Hanafi. Asalnya pada mulanya dia mazhab Syafi'i. Dia mengaji dengan pak saudara dia. Pak saudara dia itu adik-beradik dengan mak dia. Al-Muzani, antara ulama besar dalam mazhab Syafi'i, antara murid besar dalam mazhab Syafi'i. Daripada kalangan Imam Syafi'i ada murid besarnya, iaitu Al-Muzani. Al-Muzani ini antara anak murid Imam Syafi'i yang menyebarkan mazhab Syafi'i. Imam Al-Muzani dia ada anak buah nama dia At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi. At-Tahawi pada mula jadi mazhab Syafi'i, kemudian dia menjadi mazhab Hanafi. Adalah kisah dia. Dan dia mengarang kitab akidah. Tuan-tuan pun mungkin dengar tentang Al-Aqidah At-Tahawiyah, akidah bagi Imam Tahawi. Dia mengarang kitab akidah dan kitab akidahnya masyhur, sehingga kan golongan-golongan yang mendakwa salaf, bismillah, sehingga kan golongan yang mendakwa mereka ikut salaf, mereka menggunakan akidah Imam Tahawi, kemudian mereka menyelewengkannya. Sebab mereka nak dakwa ini adalah akidah salaf. Dan apa yang ada dalam kitab, apa yang berada dalam kitab Imam Tahawi bercanggah dengan apa yang mereka sebutkan. Contohnya, Imam Tahawi mengatakan akidahnya, wa man wasafa Allah bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa yang menyifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan satu sifat daripada sifat manusia, maka dia telah keluar daripada agama Islam. Golongan yang dakwa mereka ikut salaf,
Mereka mengajarkan orang ramai supaya menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka sifatkan Allah Ta'ala dengan duduk, mengatakan Allah Ta'ala ada tangan, mengatakan Allah Ta'ala ada mata, ada mulut, ada gigi, senyum, wal'iyazubillah. Sedangkan Imam Tahawi mengatakan, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa yang menyifatkan Allah Ta'ala dengan satu sifat daripada sifat-sifat manusia, apa hukum dia? Jadi kufur, jadi orang kafir. Ada pun golongan yang dakwa ikut salaf, mereka ubah. Datang kata Imam Tahawi ni, mereka ubah. Nah, ada pun kita ikut cara yang difahami oleh Al-Imam At-Tahawi. Antara kata Imam Tahawi, ta'ala an hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwihi al-jihatu sitt kasair mubtada'at. Dia kata maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada ada had. Ni contohnya ada had, ada had dia. Ghayat juga ada penghujung, sama satu makna. Wal arkani wal a'dha'i wal adawat, dan adanya sisi-sisi. Allah Taala maha suci daripada mempunyai sisi-sisi. Maha suci juga ada kata daripada ada anggota yang besar. Maha suci daripada ada anggota yang kecil. Imam Tahawi kata maha suci, iaitu Allah Ta'ala tidak boleh sifatkan dia ada anggota kecil, tidak boleh sifatkan dia dengan ada anggota besar, tidak boleh sifatkan dia bertempat, tidak boleh sifatkan dia dengan berarah, tidak boleh disifatkan dia dengan berbentuk. Adapun golongan yang mendakwa salaf, mengatakan ikut akidah salaf, apa nak mereka nak katakan dengan perkataan Imam Tahawi ini? Sedangkan Imam Tahawi mengatakan Allah Ta'ala maha suci daripada berbentuk, berarah, dan mereka mengatakan Allah di atas. Kan Imam Tahawi kan daripada salaf, masyhur, kitabnya masyhur, disebut ulama daripada timur ke barat, iaitu dia di Imam Tahawi di Mesir. Orang Mesir, kitabnya dibaca di Maghrib, di barat, di bahagian negara-negara Islam di belah barat. Orang-orang Islam di belah timur pun baca. Sampai ke negeri Cina dibaca kitab Aqidah At-Tahawiyah. La haula wala quwwata illa billah. Tapi golongan yang mendakwa ikut salaf, mereka menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Fahamlah siapa dakwa ikut salaf. Menamakan diri mereka salafi. Hakikatnya wahabi. Ini bahaya golongan ni. Kalau saya nak sebut bahayanya golongan ni satu persatu, tuan-tuan pun akan tambah benci dengan golongan ni. Cukuplah. Kita mengharapkan, doakan kepada mereka, Allah Ta'ala berikan mereka hidayah dan berada di atas jalan ahli sunnah wal jamaah. Imam Tahawi kata Allah Ta'ala tidak disifatkan dengan berarah, maha suci daripada arah 6. La tahwil jihatu sit kasail mutada'at, tidak diliputi Allah Ta'ala oleh arah 6 sebagaimana sebab sekalian makhluk-makhluknya. Dan kita makhluk kan diliputi oleh arah. Ada arah depan, belakang, kanan, kiri. Saya dah bahas dah minggu lalu, bulan lalu. Adapun Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada semua ini, semua sifat-sifat makhluk. Ini antara kitab ni saya sebut apa poin dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah, yang mana ia merupakan kitab yang masyhur, kitab yang diketahui daripada kitab ulama salaf. Kemudian datang lagi kitab-kitab akidah yang lain yang masyhur seperti kitab Aqidah An-Nasafiyah, juga antara kitab yang masyhur, juga ikut cara metodologi, cara menggunakan ibarah mengikut Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Imam Tahawi mazhab Hanafi, Imam An-Nasafi, Aqidah An-Nasafiyah juga mazhab Hanafi. Ustaz, tak ada ke mazhab Syafi'i akidah yang masyhur? Ada. Antaranya kitab Aqidah As-Sanusiyah, masyhur kitab tu, dibelajar di pondok-pondok, di sekolah-sekolah. Antaranya kitab Jauharatut Tauhid, juga masyhur, ditulis oleh Al-Imam Burhan Laqani. Ini antara kitab-kitab akidah yang masyhur. Dan antara yang masyhur yang kita akan bacakan adalah kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah karangan Syekh Ahmad Ad-Dardir, seorang ulama daripada Mesir juga. Makam dia ada di belakang Masjid Az-Zahar, tak jauh. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Az-Zahar, di Masjid Al-Azhar belakangnya, lalu lorong tu banyak anjing juga, hati-hati sikit.
lorong belakang pasar tu, belakang Azhar tu ada pasar, belakang tu jalan di situ, adanya maqam bagi Imam Ad-Dardir, pengarang bagi kitab yang kita ingin bacakan ini, rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Nama kitab ini yang kita akan bacakan, sebab tuan-tuan pun tak ada kitab lagi, saya akan muqaddimah lah cerita apa dia kitab ini. Takutkan baca apa dia bahas ni, tak tahu apa cerita dia, sebab kitab tak ada kat tangan. Nama kitab akidah yang kita akan baca ini adalah Al-Kharidah Al-Bahiyah. Ni antara kitab yang terkemudian, yang masyhur. Aqidah Tahawiyah tu kitab yang lama. Imam Tahawi hidup pada kurun ke-3 dan juga ke-4 Hijrah. Wafat pada tahun 320 begitu. Lahir pada tahun 270 begitu. Wafat pada tahun 320 begitu. Imam Tahawi. Mana di kalangan ulama salaf yang hidup pada awal kurun yang ketiga. Awal 3 kurun. Awal kurun Islam yang 3 itu dikatakan golongan salaf, dan Imam Tahawi daripada mereka. Dia ada karang kitab namanya Al-Aqidah Al-Tahawiyah. Di depannya tulis ini merupakan zikru bayani aqidati ahli sunnah wal jamaah. Dia kata ini kitab alam merupakan sebutan bagi menerangkan aqidah ahli sunnah wal jamaah. Ikut cara Al-Imam Abu Hanifah. Yang masyhur kemudian Imam An-Nasafi hidup pada kurun ke-6 Hijrah. Kemudian ada di kalangan Imam Sanusi, karang Aqidah As-Sanusiyah, tapi Imam Sanusi agak terbelakang, lebih kurang dalam kurun ke-10 atau 11 Hijrah. Kemudian datang imam juga yang mengarang Al-Laqani, menjarah tauhid, juga terkemudian lagi, antara terkemudian. Dan yang terkemudian lagi adalah Imam Ad-Dardir, yang mana seorang alim yang wafat pada tahun 1201 Hijrah. Lagi terkemudian, lebih kurang 200 tahun dulu. Sekarang kita 1440 apa? 400? Tuan-tuan pun lupa. 44 Hijrah. Dan Imam Ad-Dardir dia wafat pada 1201 Hijrah. 200 lebih tahun lalu dia telah pun wafat. Dan kitabnya di Mesir masih dibacakan, dan antara kitab yang masih dibacakan juga di madrasah-madrasah, di pondok-pondok. Dan insya-Allah saya akan bawakan kitab ini untuk tuan-tuan mempelajarinya dan memahaminya. Cumanya kitab ini dia karang dalam bentuk susunan bait-bait, susunan kita bait-bait syair lah boleh kata, walaupun tak dari segi bahasa tak nama syair, cuma disusun dengan ada bait satu bait, sehingga ada lebih kurang dalam 71 bait. Bait ni makna dah ada rangkap pertama, rangkap kedua, itu nama bait, satu bait. Contoh dia kata yaqulu raji rahmatil qadiri, ini rangkap pertama dia. Ai ahmadul masyhur bid dardiri, ini rangkap kedua dia. Tujuan dia karang nazamnya begini, akidahnya begini, supaya senang dihafal oleh orang yang ingin belajar. Kalau orang yang belajar baca yaqulu raji rahmatil qadiri ay ahmadul masyhur bid dardiri alhamdulillahil aliyil wahidi al alimil fardil ghani, dia duk baca, dah hafal dengan lagu, cepatlah dia hafal. Dan bila hafal akan tambah faham, akan lekat ibarat-ibarat yang digunakan oleh ulama dalam ilmu. Maka bila sebut nak menerangkan tentang ilmu akidah, dia boleh menyebutkannya, mengungkapkannya dengan mudah. Adapun kalau kita belajar ilmu akidah ataupun ilmu-ilmu lain, kita tidak berlatih, tidak mengulang kaji, tak murajaah dengan apa yang kita telah ambil, tidak menghafal ilmu yang kita ambil, maka bila ditanya orang, sekalipun ia kita faham, tapi nak ungkapkannya kita tak mampu. Contoh, tuan-tuan saya tanya, tuan-tuan faham? Kalau saya tanya, cuba ceritakan apa yang difahami, boleh jadi agak berat nak ungkapkan balik. Sebab apa? Tidak menjadi latihan, tak dipelajari dengan cara yang kita kata formal,
Setelah belajar, ambil kitab, hafal, kemudian menghafal syarah yang diberi, dihafal juga, dibiasakan bagaimana sebutannya, bagaimana penggunaan ibaratnya. Begitulah barulah ilmu tu jadi lekat. Dan bila mana dia ingin menyampaikan ilmu atau menjawab soalan orang yang bertanya, dia boleh menjawab, mengungkapkannya dengan ibarat-ibarat yang betul. Bukanlah dia faham, maka dia pun mula guna ibarat yang salah atau ikut apa yang fahamannya dia yang kurang. Sebab dia tak murajaah, tak mengulang kaji, maka fahamnya kurang. Maka bila orang bertanya, dia mau jawab, dia tak mampu mengungkapkannya dengan jawapan yang betul, maka diungkapkannya dengan jawapan yang tak tepat. Itulah ilmu ini perlu pada waktu mengambilnya, perlu pada mujahadah, bersungguh-sungguh dalam mengambilnya. Tuan-tuan, sekalipun tuan-tuan kata saya ni orang sibuk kerja, datang masjid nak dengar aje, asalkan saya dapat kita kata penawar bagi hati saya, sebab sibuk kerja duduk surau ni rasa aman, nyaman. Ustaz duk cerita tentang ingat mati, maka saya pun ingat mati, bertambahkan kuat untuk taat. Cukuplah tu. Dia akan bagi dia. Apakah kita tak suka nak naik lagi martabat kita dengan supaya jadi orang yang bersungguh-sungguh, sekalipun kita ada waktu yang singkat untuk menuntut ilmu. Orang zaman dulu sampai ada sekalipun dia petani, tapi lepas 20 tahun belajar ngaji, dia jadi alim. Dia siang, pagi contoh menuri getah, pagi dia bercocok tanam sampai tengah hari je. Mana ada orang bertani sampai petang, biasa tengah hari je. Sampai tengah hari dia pun balik rumah, basuh-basuh, makan. Petang dia pergi mengaji kitab sampai malam. Dan mengajinya sungguh. Dia mengaji apa yang guru terangkan, dia tulis dan dia baca, dia ngulang balik, lihat apa yang tadi pelajari, dia fahamkan. Sekalipun tak hafal, tapi kalau diulang-ulang akan menjadi biasa dia dengan sebutan yang berada dalam kitab. Diulang-ulang, maka dia akan biasa dengan sebutan dalam kitab. Dan belajar lagi 20 tahun kemudian, sebab takkanlah 20 tahun lah, sebab belajar petang je. Pagi duduk sibuk cari rezeki, belajar petang je. 20 tahun, jadi kita kata alim lah. Taklah alim sampai faqih, tapi alim, retilah tentang agama ni. Nak mengajar boleh dah. Tok saya dulu pun dia ngaji 8 tahun, banyak kitab dia. Dia kerja. Umurnya dah 40, dah 50 tahun. Dia bukanlah, dia mengaji sungguh, kita ngaji sungguh. Dia datang kitab, apa yang guru cakap, dia tulis. Dia ada dengan saya sampai sekarang. Saya tengok tahun berapa dia belajar, tahun 79, tahun 78, 76, dia tanda. Setiap mana dia belajar, sampai mana tanda. Mana terima, sampai mana. Dan dia tulis itu syarah juga, mana. Dah tua dah, dia sungguh ngaji umur 50. Sebab tu ngaji dah, tapi sungguh-sungguh ngaji umur 50 lebih. 40 lebih. Bukan 40 lebih. 40 lebih dia sungguh ngaji. Kitab dia boleh kata penuh satu almari. Sedangkan dia mengaji waktu lepas kerja, waktu cuti. Kitab dia boleh kata penuh almari. Sampai dia matilah. Sampai dia mati, dia sibuk lagi mengaji. Sampai tuan guru tu sakit. Dia pikul tuan guru tu pergi, angkat tuan guru tu pergi tuan pengajian. Ni, bawa mengaji, bawa mengajar. Dia pergi ambil kereta, bawa kereta dia, baik tuan guru tu di PJ tu, hantar ke kalau saya cerita Batu 6 tu tuan tahulah, di bahagian Batu 6 jangan lama. Dia ambil tuan guru dia bawa ke PJ, bawa mengajar, turun di masjid mana. Esok masjid mana dia bawa tunggu tuan guru dia. Sampai hal begitu sekali. Ada kesungguhan. Kita nak mengaji ni pun begitu, ada kesungguhan. Jangan kita kata saya dah lama, dah banyak umur, dah. Saya buat contoh tak panjang lah. Datuk saya antara orang Melayu, kau cakap ni orang Arab sungguh tak, ni orang Melayu. Antara orang Melayu, kalau tuan-tuan nak saya datangkan kitab-kitab dia, saya boleh datangkan tunjuk. Satu saya tunjuk.
tahun berapa? 70 lebih dia mula sungguh mengaji. Dia lahir pada tahun 30, buat 30 tahun 40, tak, tahun 30. Umur tahun 70-an, umur dia 40 lebih baru sungguh mengaji. Dia tak buat alasan sampai tuan guru sakit pun dia angkat. Sehingga dia ketika meninggal tuan guru dia menangis. Sebab apa? Tak ada lagi orang yang buat khidmat kepada dia. Hatta anak dia tak buat khidmat macam mana atuk saya buat pada tuan guru dia. Ni jadi tak ada alasan lah. Kalau tuan kata saya ni penat, kerja. Atuk saya satu hari dia ada 3 kerja. 4 pagi dia ada kerja saya tak tahu. Kemudian ada kerja driver, kemudian ada kerja potong daging lembu. 3 kerja satu hari. 3 kerja satu hari. Dalam masa sama ngaji. 3 kerja satu hari dalam masa sama mengaji. Orang dulu bukan kerja ringan-ringan, bukan duduk pejabat. Tak. Kerja berat. 3 kerja satu hari juga mengaji kitab, sungguh mengaji kitab. Tak ada, saya tak ada sampai saya kata dia jadi mengajar tak, tapi sungguh, kesungguhan, nak cerita kesungguhan tu ada. Kitab mengaji, tu bawa kitab. Catat. Itu yang kita perlu begitu. Perlu lahirkan suasana ilmu itu begitu. Tapi tuan-tuan kalau nak menjadikan orang yang muhibbin, yang suka ke ilmu, boleh. Tapi saya sebut, apakah tak mau meningkatkan lagi? Jadi kalau orang yang betul-betul nak jadi seperti mutu ilmu. Saya duduk saya ngaji di Lubnan. Dia memang di kalangan orang-orang, maklumlah macam tuan-tuan juga duduk di masjid surau, duduk saja dengar. Tapi ada juga yang sungguh datang kitab, ada. Itu ada. Jadi kesungguhan itu datang dari kita sendiri. Ada di kalangan anak guru, anak murid syekh saya, umur 50 baru start mengaji, 70 jadi orang alim. Ngaji sungguh. Ngaji sungguh. 70 jadi orang alim, antara alim. 20 tahun lah ngaji. Tuan-tuan pun boleh begitu. Yang penting ada kesungguhan, jumpa guru yang boleh mengajar, boleh menerangkan kitab, dan ada kesungguhan, insya-Allah boleh capai. Ada ilmu, kita beramal dengan mudah. Kita faham amalan kita bagaimana. Kalau ada masalah dalam amalan, kita tahu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Itu gunanya ilmu. Jadi untuk membicarakan ilmu akidah, kita akan menggunakan kitab yang namakan sebagai Al-Kharidah Al-Bahiyah. Dan tuan-tuan, saya harapkan tuan-tuan, ini sebab panggil semangatlah. Tuan-tuan pada 2 minggu lagi datang dengan kitab yang diberikan, dan kalau boleh cuba catat, kerana yang saya akan sampaikan itu sangat-sangat berguna, sangat-sangat tuan-tuan perlukan pada hari ini, lebih-lebih lagi pada zaman yang banyak fitnah, zaman yang banyaknya fahaman-fahaman sesat. Sama ada dari golongan-golongan yang menyamakan Allah dengan makhluk, yang suka membidah-bidahkan perbuatan umat Islam, ataupun golongan yang mendakwa sufi pun ada. Sekarang ni timbul golongan yang dakwa sufi, menghalalkan perbuatan salam laki dengan perempuan. Dia kata tak apa, tanpa syahwat boleh. Ni golongan sufi. Mengatakan perbuatan guru dia, mana guru dia boleh melihat ke semua satu badan perempuan tanpa surat benang, kerana pandangan guru itu merupakan sebagai suatu penyembuhan. Ini antara fahaman-fahaman yang sesat. Banyaklah. Jadi kalau tak ada ilmu yang betul, yang mantap, maka datang seorang syekh yang pakai serban tinggi, bawa tasbih panjang besar, dia pun ceritakan perkara-perkara yang gharib, yang pelik-pelik. Tuan-tuan, hebat. Nampak dia ni bila sebut, menangis. Hakikatnya dia mengajarkan perkara sesat. Tapi kerana tak ada ilmu, kita sangka itu betul. Tak ada ilmu, kita sangkakan itu betul.
Hatta cukuplah tu setakat tu. Kenapa saya sebutkan perkara ini? Kerana sekarang golongan yang mendakwa sufi, yang menggunakan pakaian sufi, kemudian mendakwa buat tariqah sufiyah, dakwa, sedang mereka bawa akidah yang sesat, fahaman yang sesat, telah pun menjadi di kalangan mereka yang daripada kalangan ahli jawatan fatwa, ahli jawatan kuasa fatwa, ada jawatan begini-begini. Sebagaimana golongan Wahabi pun telah pun ada jawatan dalam kerajaan. Maka kalau tak ada ilmu, kita kata ni orang ada jawatan ni mengatakan sedemikian, tak ada ilmu, sedangkan dia mengatakan suatu yang perkara yang bersalahan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, kita kata betul. Yang ni orang ni ada jawatan ahli jawatan kuasa fatwa, sedangkan akidah tariqah yang dia pegang tu fatwa dah gesekkan sesat, dah sesat. Dia naik pula jadi ahli jawatan satu kuasa fatwa. Ini yang pelik ni, bin ajaib. Dan dikenali dia juga orang yang berpegang dengan tariqah yang sesat tersebut. Tariqah ni bukan semua sesat. Ni saya sebut tariqah sesat. Saya sebut ni yang mendakwa sufi. Hatta saya pun ikut tariqah. Saya ikut tariqah Qadiriyah. Saya ada tariqah juga. Tapi ada tariqah yang betul, ada tariqah yang sesat. Sebagaimana ada akidah yang betul, ada akidah yang sesat. Ada cara fiqh yang betul, ada cara fahaman fiqh yang sesat, yang tak betul. Kalau saya sebut sesuatu, banyaklah. Contoh daripada segi fahaman fiqh yang salah faham kerana tak memahami perkara fiqh dengan betul. Dan ini disebut oleh sebahagian pensyarah di universiti sebab kurang faham. Sebab saya sebut oleh sebahagian pensyarah universiti sebab kawan saya cerita ke saya pun pelik, macam mana sebut begitu. Antara fiqh lah, bab akidah tadi kita akan terangkanlah, sebab kita nak baca akidah, kita akan satu persatu. Apa dia kesalahfahaman, apa dia akidah sesat yang telah tersebar. Kemudian kita akan bicarakan apa dia akidah ahli sunnah wal jamaah dan juga akidah bersalahan dengannya. Antara perkara yang terus kita kata disebabkan mungkin tidak mendalami ilmu, tidak ikut metodologi ulama dahulu dalam mendalami ilmu. Dia kata apa? Kalau seseorang itu terkena najis, maka batal wuduknya. Ini yang pelik. Ke tuan-tuan pun kata begitu? Kalau tuan-tuan pun kata begitu, tuan-tuan pun tersalah faham lah. Perkara yang membatalkan wuduk 4 sahaja. 4 sahaja. Hilang akal, sentuh kulit perempuan yang ajnabiyah dengan syahwat, dan perempuan itu disyahwati. Bukan syahwat, menyentuh kulit perempuan ajnabiyah yang disyahwati. Menyentuh kulit laki, menyentuh kulit perempuan ajnabiyah yang disyahwati, atau perempuan menyentuh kulit laki ajnabi yang disyahwati. Yang ketiga, keluar sesuatu daripada kubur dan dubur. Yang keempat, memegang kemaluan dengan batun kaf, dengan tapak tangan. Ni je 4 ni perkara yang membatalkan wuduk, dan semuanya bersumberkan daripada hadis Nabi SAW. Adapun kalau kita sentuh najis, wuduk tak batal. Pergilah basuh tangan kalau nak solat, kerana tangan dah bernajis. Faham? Sekalipun seorang itu jatuh dalam lumpur tai khinzir, jalan-jalan dia lalulah tepi kandang khinzir, terjatuh dia dalam lopak, yang dalam lopak tersebut adanya najis khinzir, batal tak wuduk dia? Tak batal. Dia samaklah badan dia yang kena najis. Dia nak sembahyang terus itu, sembahyanglah selagi mana wuduknya tak batal dengan 4 perkara tadi. Faham? Ada yang salah faham mengatakan kalau pegang najis batal wuduk. Terkejut kita dengar. Kita mana dia buka ni? Dia mengajar mazhab Syafi'i.
Saya tak tahu mazhab lain sebab dia mengajar mazhab Syafi'i. Antara salaf, banyaklah nak sebut salah satu, cukuplah satu contohnya. Dalam masalah kesufian tu agak detail, saya tak nak sebut, agak detail. Ini antara contoh. Tanpa ilmu kita akan terpengaruh. Kalau nak sebut antara masalah kesufian, saya sebut satu je. Kita akidah ahli sunnah wal jamaah, i'tiqad kita tidak wujud melainkan dengan kehendak Allah Ta'ala, ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kita kata, kita diwujudkan, kita ini diadakan dengan kehendak Allah Ta'ala, dengan ciptaannya. Ini pegangan kita. Ini pegangan kita. Dengan kehendak Allah Ta'ala kita ada. Iaitu Allah Ta'ala telah kehendak pada azal untuk menciptakan kita. Dengan kuasa dia ciptakan kita pada waktu yang dia kehendak. Saya lahir tahun 1990 contoh. Pada waktu jam berapa, hari apa, waktu bila, Allah Ta'ala telah kehendak pada azal saya lahir pada waktu tersebut, dan dengan kuasanya dia menciptakan kelahiran saya pada waktu tersebut. Maknanya tidak berlaku, tidak wujud saya melainkan dengan kehendaknya dan kuasanya. Datang pula golongan sufi. Mereka ini yang dakwa sufi, orang yang dakwa sufi, yang mana mereka ini bawa akidah, ambil fahaman mereka daripada fahaman falsafah, yang mengatakan tidak ada sesuatu pun yang wujud melainkan Allah, iaitu dia menafikan kewujudan yang lain, yang wujud hanya Allah Ta'ala, menafikan kewujudan makhluk dan mengatakan yang wujud hanya Allah Ta'ala, dan mereka mengatakan akidah mereka makhluk ini tidak wujud melainkan dengan wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada beza sikit je. Ni antara, saya sebut antara perkara yang detail, yang halus. Dalam bab ni halus. Sedangkan akidah kita kata kita tidak wujud melainkan dengan kehendaknya, dengan ciptaannya. Beza sikit je. Ada beza? Ada beza. Tu kalau nak bahas tu kena faham betul-betul dalam permasalahan ilmu akidah. Sebab tu dalam zaman yang penuh fitnah ini, kalau kita ada ilmu yang mantap, ilmu yang betul dan ilmu akidah lebih-lebih lagi, mudah kita tertipu oleh orang yang pakai pakaian sufi, mendakwa membawa tariqah, tapi membawa kepada akidah yang sesat. Dengan ilmu lah kita membezakan mana yang hak, mana yang batil. Akidah ni kita akan baca ni Al-Kharidah Al-Bahiyah. Al-Kharidah maknanya adalah permata yang tidak ada lubang, yang tidak berlubang. Lu'lu'ah. Dan kitab akidah yang kita akan bacakan ini, dia bukan saja membicarakan tentang ilmu akidah, tapi di akhir nanti kita akan bicarakan juga tentang ilmu tasawuf di akhir nanti. Lebih kurang dalam 10 bait yang terakhir dibicarakan tentang ilmu tasawuf. Kita kata lebih kurang 60 bait menceritakan tentang ilmu akidah, tapi 5 bait terawal lebih kepada puji Allah Ta'ala, salawat Nabi SAW. Saya baca sikitlah satu rangkap saja untuk malam ni. Dia bila datang bawa kitab, tuan-tuan, tapi orang dengar tak bawa kitab, dia rasa tak best. Saya nak syarah semangat pun tak boleh. Kalau semangat tak faham, tak seronok. Tapi kalau ada kitab, saya terangkan mana saya nak terangkan, mana saya nak bahas, tempat mana kita sampai, seronok. Lagi-lagi kalau tuan-tuan juga tulis, lagi seronok. Semangat ilmu tu ada. Himmah tuan-tuan tu juga akan naikkan himmah saya. Iaitu semangat tuan-tuan dalam hadir ketika majlis ilmu ni pun akan menaikkan semangat saya juga untuk mensyarahkan perkara ni. Dia kata yaqulu raji rahmatil qadiri ay ahmadul masyhur bid dardiri
Berkata orang yang mengharapkan rahmat Al-Qadir, iaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masuk isyak belum? Oh, 8:19. Namanya Ahmad yang masyhur dengan Dardir. Dia kata sini, saya baca satu rangkap je lah. Muqaddimah dia nak mengatakan, nak mulakan, dia mengatakan, berkata seorang yang mengharapkan kepada Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qadir. Al-Qadir antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadir, dan kita akan belajar nanti tentang sifat Qudrah. Maknanya yang bersifat dengan sifat kuasa yang sempurna. Nanti kita akan bahas apa beza Al-Qadir dengan Al-Qadir. Ada beza. Tapi tuan-tuan, sebab saya dah cakap ajar suami, kalau boleh ada apa putih saya boleh tulis, terangkan sesuatu, itu lebih seronok. Lagi tuan-tuan akan tambah faham. Sebab kitab yang kita akan baca kitab yang bahasa Arab. Tuan-tuan pun tak tahu sangat bahasa Arab, tapi kalau saya tulis, nampak tu lagi faham. Kalau saya cakap saja mungkin apa beza dia tak nampak. Kalau nampak tu lagi jelas, lagi mudah. Ada beza antara Al-Qadir dan Al-Qadir. Apa beza dia? Nanti pada bab Al-Qudrah kita akan bahaskan. Tapi di sini sebut Al-Qadir, maksudnya yang bersifat dengan kuasa yang sempurna. Ai Ahmadul masyhur bid-Dardir. Dia kata yang mengatakan, yang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala itu namanya Ahmad. Pengarang kitab ni lah. Yang masyhur dengan nama Ad-Dardir. Nama pengarang kitab, saya terang telah siapa pengarang. Nama pengarang kitab ni adalah Ahmad bin dengan gelaran, dengan nama Ad-Dardir. Kalau orang kata ini karangan Imam Ad-Dardir, matan ni tuan-tuan yang kita baca kitab ni disyarahkan oleh ulama-ulama Azhar dan sampai sekarang dibaca di Al-Azhar, sama ada dalam Universiti Al-Azhar ataupun di masjid-masjid sekitar Azhar juga dibaca kitab ini, syarahnya. Nak azan dulu ke? Azan dulu.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wasallam ala Rasulillah. Imam Dardir, Syekh Dardir ini antara ulama dalam mazhab Maliki. Dia bukan daripada ulama mazhab Syafi'i. Sekalipun di Azhar ramai penganut, ramai orang yang ikut mazhab Hanafi, kita ramailah. Tapi Imam Dardir sekalipun dia daripada Mesir, dia daripada ulama Maliki. Dia belajar ilmu di Azhar dan dia juga kira kata keluar Azhar menjadi orang alim dan wafatnya di Qahirah, saya sebutkan tadi, di belakang Masjid Al-Azhar, maqam dia. Dia bukan saja seorang yang alim dalam ilmu akidah, dan dia juga seorang yang faqih, orang yang alim dalam fiqh. Dia ada karang kitab-kitab syarah dalam fiqh mazhab Maliki. Antaranya dia juga ada tulis kitab dalam mensyarahkan Mukhtasar Jalil. Mukhtasar Jalil ini antara kitab yang masyhur dalam mazhab Malik. Ringkasan Jalil bagi dalam mazhab Malik, ringkasan ni Mukhtasar Khalil. Kitab ini masyhur dalam mazhab Maliki, dibaca oleh, kita kata, budak sekolah-sekolah Maliki semua baca kitab ni dari zaman dulu sampai lah ni. Imam Ad-Dardir dia syarahkan, dia ada syarahan di kitab ni namanya Minahul Qadir, dan macam-macam kitab lain dia tulis berkaitan ilmu fiqh, dan kitabnya juga dibaca sampai lani dalam ilmu fiqh. Dan juga yang masyhur yang kita akan bacakan insya-Allah daripada kitab-kitabnya adalah Al-Aqidah, kitab akidah namanya Al-Kharidah Al-Bahiyah. Jadi tuan-tuan, saya harapkan pada 2 minggu akan datang, minggu ketiga insya-Allah, saya tak tahu yang pasti atau tidak, tapi minggu ketiga insya-Allah saya datang lagi. Saya harapkan tuan-tuan ada di tangan tuan-tuan kitab ini, supaya nanti bila nak diterangkan, tahu mana tempat yang dibaca, di mana perbincangannya, kalimah mana yang dibahaskan. Kitab ni kitab matan. Matan ni kitab yang ringkas sangat. Semata-mata apa yang ditulis tak boleh difahami, melainkan perlu pada syarahan. Tak difahami maksud penulis kitab melainkan dengan syarahan. Sebab tujuan dia, sebab apa dia buat ringkas-ringkas? Supaya senang hafal. Syarahnya ada kitab-kitab syarah sangat banyak. Antara saya bawa sini, antara syarah bagi kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah namanya An-Nafahat Al-Asy'ariyah, kerana Al-Imam Ad-Dardir juga di kalangan ulama mengikut mazhab Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dalam tauhid, dalam ilmu akidah. Antara ulama yang masyhur yang ikut kepada manhaj Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dalam ilmu akidah. Dalam fiqh dia bermazhab Maliki. Ini kena faham ni. Dalam ilmu akidah, ulama fiqh tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di kalangan, dalam kalangan mereka tak ada khilaf. Asasnya sama, menyucikan Allah daripada sama dengan makhluk, dan mengatakan hanya Allah Ta'ala saja pencipta. Asasnya sama. Yang beza adalah pada perkara furu', iaitu pada perkara fiqh, amalan. Pada perkara asas akidah tidak ada perbezaan. Dia memang ada dalam bab akidah, bab tauhid ada perbezaan, tapi bezanya hanya dari segi ungkapan. Bagaimana mereka mengungkapkan permasalahan ini, dan bagaimana ulama dalam mazhab ulama Asy'ariyah yang ikut Imam Hasan Asy'ari mengungkapkan satu masalah ilmu akidah dan ilmu tauhid, dan juga bagaimana ulama dalam mazhab Al-Maturidi dalam pengikut bagi Imam Mas'ud Al-Maturidi mengungkapkan masalah tersebut ilmu tauhid. Cara ungkapan berbeza, tapi kalau kita natijahnya satu hukum sama. Cuma cara ungkapnya, macam mana mereka mengungkapkannya, mengibaratkannya pada masalah akidah itu mungkin ada perbezaan, tapi asalnya sama. Ini dalam
kalangan ahli sunnah wal jamaah, inilah pegangan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Auza'i, Imam Hasan al-Basri dan ramai lagi di kalangan ulama-ulama ahli sunnah. Walaupun mereka berbeza dalam masalah fiqh, tapi akidahnya sama. Yang ikut mazhab Syafi'i, mazhab Malik, kebanyakannya ikut al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari dalam ilmu akidah, dalam perbahasan akidah. Yang ikut mazhab Hanafi, kebanyakan mereka ikut daripada manhaj al-Imam Abu Mansur al-Maturidi. Mereka kata semuanya ikut cara al-Imam Maturidi dalam memahami ilmu akidah, mengungkapkan permasalahan akidah. Mereka ikut al-Imam Abu Mansur al-Maturidi. Sebab tu saya sebutkan di awal tadi, ilmu ini telah ada pada zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, juga pada zaman tabi'in, namun dalam mengungkapkannya permasalahan akidah dan dalam membukukannya itu dipelopori oleh ulama setelahnya. Disebabkan berlakunya banyak fahaman sesat dan banyaknya istilah-istilah yang menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh golongan sesat tersebar di kalangan orang Islam. Jadi ulama kita kena buat kerja, kena betulkan fahaman mereka, sebutkan benda ni apa makna dia, istilah ni apa makna dia. Maka diungkapkanlah, dijelaskan ungkapan-ungkapan apa yang tadi difahami daripada hadis Nabi SAW yang sebenarnya, bagaimana mau diungkapkan dan ungkapan itu berbetulan dengan hadis Nabi dan juga Quran. Ini kerja bukan senang. Nak lahirkan satu ungkapan, bagaimana mereka faham akidah ini, masalah ini diungkapkan dengan perkataan yang berbetulan dengan apa yang bersumberkan Quran dan Sunnah, bukan benda senang. Kerana bila mana diungkapkan dengan betul, bersepakat Quran dan Sunnah, maka akan terzahirlah apa yang disebut oleh golongan sesat itu bersalahan. Maka selagi mana tak diungkapkan bagaimana fahaman tersebut, fahaman yang benar, maka orang kata beginilah fahaman dia. Tapi diungkapkan, nak terangkan kenapa ungkapan yang begini, kerana sekian. Kenapa tak boleh sekian? Kerana sekian. Maka ungkapan-ungkapan itulah yang disusun untuk kita faham, dan ilmu itu kita sebutkan ada dalam hati para sahabat Nabi, cuma tidak diungkapkan secara detail dan tidak dibukukan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam hakam. Semoga kita bertemu lagi pada masa akan datang dalam perkara kebaikan. Allah Ta'ala memberikan kita kefahaman dalam ilmu akidah dan menyelamatkan kita dari fitnah akhir zaman. Itu saja untuk malam ini. Semoga Allah Ta'ala pertemukan kita bersama dengan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiga kali, dan salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga kali, dan juga tasbih kafarah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Subhanallah wa hamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.